الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan buat selama-lamanya, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan kita pada tahun ini sehingga sampai ke satu bulan yang mulia, iaitu bulan Rabiul Awal. Walaupun kita sudah dengar tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak menjadi satu kesalahan bila diulang-ulangkan, bila diperdengarkan ataupun diceritakan tentang kehebatan Nabi, tentang keagungan Nabi, tentang kemuliaan Nabi, supaya kemuliaan dan keagungan Nabi masuk dalam hati kita. Kerana pada akhir zaman, kemuliaan agama, ketinggian agama, kemuliaan Nabi, kehormatan kepada Nabi sudah lagi tidak ada di hati manusia. Sudah lagi tidak ada di dalam hati umat Islam. Yang ada hanya di dalam kitab-kitab, yang ada hanya di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita nak usaha, kita nak terapkan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis, supaya menyerap di dalam hati kita. Bila mana perkara tadi menyerap dalam hati kita, menyebabkan kita mudah beramal, mudah kita nak taat kepada Allah dan Rasul, dan kita menjadi orang yang soleh. Soleh di sini yang dimasukkan adalah soleh mengikuti ataupun menepati dengan syarak. Kerana ada juga soleh tetapi tidak menepati pada syarak. Macam mana soleh tidak menepati pada syarak? Soleh yang disangka-sangkanya dengan sangkaan sendiri berasa soleh. Maka ini tidak menepati pada syarak. Ramai mana orang yang tidak semayang, orang yang tinggal perintah Allah, masih lagi orang kata orang tu orang baik. Ramai mana orang yang ikut Yahudi dalam perjalanan hidup dia, ikut orang kafir dalam kehidupan dia, masih lagi orang kata orang tu orang baik. Sebab apa kita kata orang baik? Kerana kita menilai orang tidak menepati dengan syarak, tidak menepati dengan soleh seperti mana solehnya yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Ini benda muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam mana nak jadi orang yang soleh seperti mana Al-Quranul Karim, seperti mana yang terdapat dalam hadis? Ulama kata satu saja. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Ni Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran. Setiap apa yang Allah Ta'ala berfirman, mesti perkara tadi disokong oleh ulama 100%. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Nabi kata, siapa yang taat pada aku, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah.
Ramai orang kita tak faham. Dia kata kita nak taat kepada Allah ya. Maulid Nabi haram. Maulid Nabi haram. Cerita pasal Nabi tak boleh. Tuan-tuan, saya nak cerita pada para jemaah. Bukan saya nak cerita Maulid Nabi ni. Saya tak akan cerita Maulid Nabi. Tetapi saya akan sentuh sedikit saja malam ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Anas bin Malik. Dia menceritakan dalam satu riwayat, apabila baginda berjalan bersama dengan sahabat Nabi. Apabila baginda berjalan bersama-sama dengan sahabat Nabi, maka apabila baginda meludah ke tanah, maka ludahan baginda tidak pernah sampai ke tanah. Bahkan ludahan baginda terdapat dalam tangan-tangan sahabat Nabi. Maksudnya sahabat Nabi tadah ludahan baginda. Buat apa ni tadah ni? Nak pergi buang kat mana? Tidak. Sahabat Nabi ambil ludahan baginda, lomor di muka-muka mereka dan lomor di sekalian badan mereka. Sedangkan Rasulullah tak kata, kenapa kamu buat apa yang aku tidak suruh? Ni sebab itu tuan-tuan, cerita ni tentang kemuliaan Nabi ni, ailiu Nabi. Kalau kita kira ailiu ni nisbah pada orang biasa, ailiu benda yang kotor. Maulid Nabi ni kita cerita bukan benda yang kotor. Maulid bukan cerita yang kotor, Maulidun Nabi bukan benda yang najis. Sedangkan ailiu Nabi benda yang najis. Sahabat Nabi tadah di dalam tapak tangan mereka dan mengusap ke muka mereka di hadapan Nabi sendiri. Dan Nabi tak kata apa-apa. Nabi tak kata mu ni masuk neraka ni, mu buat. Sebab apa? Aku tak suruh. Memang betul. Tidak terdapat dalam satu mana-mana riwayat yang Nabi suruh tadah ailiu dia. Tetapi sahabat Nabi buat. Ni kita kena faham. Baik itu kalau kita duduk di zaman sahabat, kita tak luluh iman kita, akidah kita, cara pemikiran kita tidak luluh. Kerana sangat jauh sekali pemikiran. Ini benda. Kalau sekiranya perkara tadi salah, pasti Nabi akan marah pada sahabat. Kenapa kamu buat begini? Ada satu kisah lagi, seorang sahabat berbekam. Ni kepala Rasulullah berbekam. Berbekam ni tuan-tuan, keluar darah kotor. Bukan darah yang bersih. Tetapi kotor baginda, darah kotor yang ada pada baginda. Di sisi sahabat, darah ni paling bersih. Paling mulia. Tidak ada harganya. Tidak ada harga di sini kerana terlalu mahal. Orang yang tak ada harga. Terlalu tinggi harga. Sehingga tidak mampu orang nak beli. Sehingga sahabat menilai begitu. Sedangkan tidak ada mana-mana hadis yang mengatakan siapa minum darah aku ni, dia tidak ikut aku. Nabi kata tak ada hadis minum darah. Tetapi tuan-tuan, setelah sahabat Nabi minum, baru Nabi beritahu. Sebelum tu hadis minum darah tak ada. Setelah sahabat Nabi minum darah bekam Rasulullah ni minum, kemudian ada orang mengadu pada Rasulullah. Sebab apa? Ada sahabat lain apa? Oh, aku ingat mau pergi tanam darah Nabi, mau minum senyap-senyap aku nak pergi khabar pada Nabi. Kalau zaman kita hari ni, nak pergi khabar pada Nabi supaya Nabi hukum. Sebab apa? Nabi tak suruh minum darah. Ni tujuan. Ayatnya zaman sekarang pun begitu. Kita cari benda-benda masalah ni supaya tak boleh buat, supaya tidak buat. Sama juga ada sebahagian sahabat dulu, biarlah mereka awal Islam, memanglah awal Islam dulu tidak lengkap lagi kepahaman Islam. Ada. Kalau sahabat Nabi mengadu pun, sahabat Nabi nak tahu hukum, nak tahu boleh ke tidak. Bukan macam kita. Kita nak tahu hukum supaya tak boleh. Memang nafsu kita tak nak buat. Itu hukum yang kita nak. Kita tanya sekali atau kita tanya ustaz, dalam hati biarlah ustaz tu jawab tak boleh. Sebab apa? Nafsu aku, memang aku tak berakhir pun benda ni. Sedang molek fatwa kata tak boleh. Kena dengan nafsu dia. Sahabat Nabi dulu dia tanya Nabi bukan kerana nak kena dengan nafsu dia. Dia tanya Nabi, apa saja yang Nabi fatwakan, maka mereka akan terima 100%. Bukan macam kita hari ni, kita tanya ke ustaz, tapi ustaz kata boleh, hati kita tak boleh. Hangguk juga, betul juga, tapi lah hati tak puas hati situ.
Oh, macam mana kata? Kita kalau boleh nak suruh Ustaz kata boleh. Lah hati sebab kata tak boleh ke macam mana? Ini sebab apa jadi begini? Sebab kita sudah lari jauh daripada dasar Islam, daripada asas Islam tu banyak tu. Sudah terpesong. Ini benda. Kemudian apabila Rasulullah tahu tentang sahabat Nabi yang minum darah, Rasulullah panggil. Rasulullah panggil dia. Kalau zaman kita hari ni sudah padang. Muat benda Nabi tak suruh. Padang sahabat. Panggil tuan-tuan. Rasulullah tanya, kenapakah kamu minum darah aku? Sebab apa kamu minum? Kerana ya Rasulullah, aku nak darahmu ni biar menjadi bercampur dengan darah aku. Biar masuk darah kamu itu ke dalam darah aku, ke dalam tubuh aku. Kerana aku rasa tidak wajar ambil darah engkau yang mulia ini tanam ke dalam tanah. Sahabat rasa tidak tergamuk. Allah tu sebab itu nak ceritanya, kasihnya sahabat Nabi pada Nabi lebih daripada ayah, lebih daripada ibu dan lebih daripada anak. Ini tanda dia, ni dalil dia. Ada tak? Siapa dia berani minum air liur ayah dia? Tak ada. Kasih macam mana pun, ludah, kotor air liur ayah. Ni tanda sahabat Nabi ni dia tak cakap saja, dia buat. Kita cakap ni pacurah cakap. Kasih ke Nabi, kasih ke Nabi. Nabi nak suruh buat solat duha 2 rakaat pun lari perak. Tak buat. Bukan nak suruh minum air liur. Nak suruh buat Maulidur Rasul setahun sekali, lari perak. Bid'ah haram dah apa. Setahun sekali ya, kalau suruh buat tiap-tiap minggu tak tahu. Jauhnya kita. Nak suruh minum air liur Nabi, saya ingat, tak tahu lah cakap. Nak suruh minum darah Nabi, orang macam kita hari ni, balik awal. Maka sebab itu ulama kata kena usaha supaya kita mendekat. Bukan kata kita tak boleh cakap. Bila mana ustaz bercakap dah, orang nasihat Islam pada kita terhadap kepahaman sahabat Nabi, mana kasihnya sahabat Nabi, kita jawab macam mana? Oh tu zaman dulu, sekarang ni tak boleh dah. Sekarang ni akhir zaman ustaz. Orang ni dengan orang dulu lain. Tuan-tuan, ini percakapan yang kita mengambil mudah dengan agama. Sepatutnya, insya-Allah sama-sama kita usaha supaya insya-Allah kalau tidak boleh seperti sahabat, paling kurang jejak langkah sahabat, hampir-hampir dengan sahabat. Cukup dah. Bukan kata itu zaman dulu, sekarang ni lain. Kamu cakap demikian, kamu tak nak buat. Memang kamu niat dalam hati kamu, kamu tak nak ikut cara sahabat Nabi. Sebab itu kamu cakap itu. Sepatutnya kita dah orang cakap benda yang molek, sahabat Nabi begini, kita minta dalam hati kita, ya Allah, paling kurang aku boleh 2% tak apa dah. 20% daripada sifat sahabat mari dalam kehidupan saya ni, cukup dah. Bukan kata itu zaman dulu, sekarang ni, zaman sekarang ni tak boleh dah. Siap bagi tahu tak boleh lagi. Keputusan ada pada dia. Sepatutnya ya Allah, menangis kita sepatutnya. Kenapa ya Allah, 20% pun tidak boleh sahabat, sifat sahabat mari dalam kehidupan saya. Saya kena menangis hingga Allah sedih. Itu cara. Ini benda muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lalu apabila Rasulullah dengar peristiwa ini, dia bercakap demikian. Nabi kata, sesungguhnya sesiapa yang bercampur darahnya dengan darah aku, diharam api neraka. Ini buat benda Nabi tak suruh. Salah satu benda Nabi tak suruh, tapi sahabat buat. Haram api neraka. Api neraka haram menyentuh tubuh orang. Sebab itu tuan-tuan, saya nak cerita sini, bukan semua kaedah yang Nabi tak buat, yang sahabat Nabi tak buat, yang tidak terdapat dalam Quran, yang tidak terdapat dalam hadis, semuanya salah kalau kita buat. Tidak mestinya. Tetapi ada yang salah. Siapa dia yang tahu masalah salah, soal tidak salah ni, ada kita serah pada ulama. Kerana ulama yang imbang benda ni. Ada kadang-kadang tidak terdapat dalam hadis, tidak terdapat dalam Quran, tapi ulama buat. Kerana ulama yang ada ilmu. Kalau kita buat sendiri pun orang noh, sebab kita memang tidak ada asas. Tak boleh kita nak buat sendiri. Orang yang ada asas, ada kaedah, dia boleh berjalan di atas kaedah. Ulama, percakapan mereka, jumhur lah, kita ambil jumhur ulama.
Kebanyakan ulama, majoriti ulama berjalan mereka di atas kaedah syarah. Bukan berjalan di atas cakapan mereka, berjalan di atas nafsu semata-mata, tidak. Berjalan di atas syarah, ada kaedah dia. Sebab itu ulama ni al-ulama warasatul anbiya. Nabi kata, ulama itu pewaris para nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka sahabat ni lega dia dengar. Sedangkan sebelum tu Nabi tak pernah bagi tahu. Dia alhamdulillah ya Rasulullah, syukur pada Allah. Mana aku buat ni tak silap. Pada satu hari, nak cerita lagi, pada satu hari Nabi tak pernah buat pun seperti mana sahabat ini buat. Satu hari Nabi jadi imam. Allahu Akbar, jadi imam. Rekahlah. Habis selesai Fatihah semua, Nabi pun rokok. Bila Nabi rokok, Nabi i'tidal. Bila mana Nabi i'tidal, sahabat Nabi yang lain, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ada dua riwayat. Rabbana lakal hamd adalah Imam Syafi'i punya pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, Rabbana lakal hamd. Kita pergi Mekah, Rabbana walakal hamd. Ada waw. Waw Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik ambil walakal hamd. Jadi saya balah lah tu. Rabbana lakal hamd Imam Syafi'i, Rabbana walakal hamd Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Contohnya. Tak apalah, walau bagaimanapun kita nak cerita tentang Rabbana ni. Ada seorang sahabat Nabi, dia tak bercakap Rabbana walakal hamd. Dia bagi tahu dalam tambahan doa dia, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Seorang. Kemudian dia semayang, selesai semayang, Nabi tanya, lepas semayang Nabi panggil di kalangan sahabat, siapa yang baca tadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Sedangkan Nabi tak pernah suruh pun bacaan tadi. Maka sahabat Nabi mari, ya Rasulullah, kami. Sesungguhnya bacaan kamu ini menyebabkan segala pintu langit terbuka luah semasa aku semayang, kerana Jibril mari bagi tahu pada aku semasa aku semayang, kerana bacaan kamu ini menyebabkan segala pintu langit terbuka luah. Sedangkan ulama bagi tahu hadis ni tidak terdapat lagi masa tu. Sedangkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi adalah wirid baginda sallallahu alaihi wasallam selepas daripada solat. Itu salah satu wirid Nabi. Tetapi dia ambil wirid Nabi, buat baca doa dalam i'tidal. Maka dia jadi hebat sebenarnya. Sayyidina Bilal bin Rabah, Nabi tak pernah pun bagi tahu sesiapa yang ambil wuduk, lepas ambil wuduk sembahyang sunat. Nabi tak pernah bagi tahu. Tetapi amalan Sayyidina Bilal, lepas ambil wuduk dia sembahyang sunat. Satu riwayat kata, asalnya Sayyidina Bilal ni sembahyang sunat biasa je. Cuma ulama kedian ni bagi tahu, bila Bilal buat dan disetujui oleh Nabi, jadilah sunat wuduk. Asalnya masa Sayyidina Bilal buat sunat dulu, setiap kali lepas ambil air semayang, dia semayang, masa tu bukan sunat wuduk. Sayyidina Bilal hanya semayang sunat mutlak. Tetapi bila menjadi hukum, jadi sunat wuduk. Boleh faham tak? Sedangkan Rasulullah tak pernah pun ajar pada sahabat. Cuma Rasulullah kata, di kalangan kamu aku nasihat supaya kamu mengekali di atas wuduk. Mengekali wuduk kalau bolehnya. Nabi tak suruh semayang. Kemudian Rasulullah tidur, tuan-tuan, dalam mimpi Rasulullah dengar tapak kaki Bilal berjalan dalam syurga. Rasulullah panggil Bilal, apa amalan kamu? Bilal kata, ya Rasulullah, lepas aku wuduk ni, aku semayang semua. Tengah malam pun aku semayang. Sejuk macam mana pun, aku akan ambil air semayang, aku akan semayang. Rasulullah kata, menyebabkan amalanmu ini, aku dengar tapak kakimu berjalan dalam syurga. Sedangkan Bilal masa tu masih hidup lagi. Nak ayatnya Allah Ta'ala terima amalan Bilal, walaupun tidak ada yang Nabi suruh. Tetapi semaya sunat Nabi suruh tak? Suruh. Yang ni kita nak tahu. Semaya sunat Nabi suruh. Tetapi semaya sunat lepas wuduk Nabi tak suruh. Kena faham. Yang penting perkara tadi ada dalam syarak. Macam baca Yasin, tuan-tuan. Baca Yasin Nabi suruh. Nak baca bila-bila tak ikut pandai. Nak baca pukul 12 malam, ikut pandaimu. Ni ada orang ni, dia tanya, mu ikut siapa mu baca Yasin pukul 12 malam? Pandai orang ni. Sedangkan ibadat ni 24 jam boleh buat. Selagi Nabi suruh
kamu baca ni, baca Quran, baca Yasin, baca apa. Nabi suruh baca. Jam berapa, hari apa, ikut pandai lah. Tapi ada orang paling pandai hari ni, dia tanya, mu waktu tengah malam ni, Yasin tengah malam ni, mu ikut apa? Ni benda tuan-tuan muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi yang penting benda tu ada dalam asas syarak. Boleh faham tak? Bila ada dalam asas syarak, selagi tidak ada larangan macam sembahyang sunat. Selepas asar ada larangan. Walaupun sembahyang sunat tu betul lah bebas, tapi nak buat sembahyang asar, sembahyang sunat tak boleh kerana ada hadis larangan. Okey. Baca Yasin tengah malam ada hadis larangan hadis. Hadis larang orang baca Yasin tengah malam. Hadis larang. Pandai orang ni. Ada selagi tak ada larangan, selagi tu bebas kita buat. Zikir dalam tandas sebab apa tak boleh? Sedangkan zikir boleh. Tetapi sebab apa dalam tandas tak boleh? Kerana ada hadis larangan. Oh, nak buat, saya nak buat sangat, tapi ada hadis larangan, kita tak buat. Tu cara dia, kaedah dia. Sahabat Nabi dia buat semua tak ada larangan dan tidak ada suruhan. Dua-dua tak ada. Itu syarat dia. Tidak ada suruhan, tidak ada larangan. Tetapi yang pentingnya sembahyang sunat itu sendiri diperintah oleh Rasulullah. Masa mana nak buat ni? Tidak diperintah oleh Nabi. Boleh faham tak? Masa mana nak buat sembahyang sunat? Tidak diperintah oleh Rasulullah. Itu kena faham. Okey, baik. Jadi saya tak mau cakap panjang lah. Mungkin ramai dah orang duk bahas dalam soal tu. Cuma oleh kerana ramai orang bising di Maulidun Nabi ni, sebab orang kata Nabi ni, kenapa kamu dah buat Maulidun Nabi? Sedangkan Rasulullah tu kecil lagi, dia bukan Nabi masa tu. Orang apa yang nak agung-agung sangat Nabi? Dia kecil lagi masa tu, dia tak ada Rasul lagi. Tuan-tuan, Nabi kecil ni pun kemuliaan Nabi lebih daripada segala-galanya. Walaupun dia belum jadi Nabi, walaupun dia belum jadi Rasul, kemuliaan yang ada pada Rasulullah tidak ada bandingan. Tetap mulia Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga capa Rasulullah pun ambil berat dalam Islam. Berkat capa Rasulullah ni mulia dalam Islam. Apa saja yang berkaitan dengan Nabi, semua dikira mulia. Maulidnya, selipernya, najihnya, ailiunya, semua dikatakan mulia. Bila mana apa saja yang berkaitan dengan Nabi. Kita kena ingat kaedah tu. Tidak ada satu benda yang hina. Percayalah dengan saya. Saya bercakap di atas ulama. Ulama bagi tahu tidak ada satu anggota yang ada pada Rasulullah yang dikatakan hina, tak pakai. Tak ada. Kita ada tak pakai kita. Ni tak pakai ni. Ni tak kena ni buat gini. Rasulullah semua sekali. Sama ada perbuatan dia, sama ada percakapan dia, sama ada akhlak dia, sama ada selipar, pakaian dia, semua sekali berkaitan dengan tubuh Nabi, dengan anggota Nabi. Tidak ada yang hina, tidak ada yang najis. Walaupun satu benda sekali. Tiba-tiba maulid Nabi najis, seolah najis maulid Nabi. Dia tak kata najis, tapi seolah tak boleh tu najis. Itu kita kira tak layak. Orang panggil tak layak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapakah engkau berpuasa pada setiap hari Isnin? Orang tanya Nabi. Nabi jawab apa? Sesungguhnya aku puasa pada hari Isnin kerana Isnin ini hari kelahiran aku. Ini dalil ulama kata Nabi buat hari jadi dia, buat sambut hari jadi dia. Nabi buat sambutan hari kelahiran dia. Nabi buat. Tetapi Nabi buat, dia bukan cucuh liling. Dia bukan belokik macam kita. Nabi buat hari jadi dia, sambut hari jadi dia dengan beribadat pada Allah, iaitu puasa. Puasa tuan-tuan, nak buat tiap-tiap minggu tak apa puasa. Cuma yang tak bolehnya, yang tak mampunya, kita yang tak mampu nak buat. Tiap-tiap minggu tak apa nak buat. Kerana dia bukan jenis kena guna belanja, betul tak? Puasa bukan kena jenis guna belanja yang besar. Kita buat sambutan hari jadi kek itu, buat jamuan, kena belanja yang besar, buat pembelanjaan yang besar. Sebab itu kita tak mampu nak buat seminggu sekali. Kemudian kita nak ukur hari jadi yang kita buat hari ini dengan hari jadi yang Nabi buat. Sama tak?
Kalau tak sama, kena tinggal buat cara Nabi ni. Kalau kamu tak boleh puasa, kamu zikir ke, kamu ajak orang semayang sunat taubat ke, buat sekali gitu. Hari ni hari jadi saya, tapi jemput di rumah apa sejadah. Jadi kita minta semayang tu. Semayang sunat mutlak ke apa, dak zikir ke sikit, baru kita blokir. Ni tak ada. Hari jadi kita ya tak semayang situ. Tapi dak blokir situ. Saya pun tak ingat lagu tu. Lagu hari jadi. Ya tak semayang situ. Makin jauh kita dengan Allah. Pembaziran berlaku dalam hari jadi kita. Sedangkan Rasulullah hari jadi dia, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat dengan keampunan. Makin dekat dengan rahmat Tuhan. Ini hari jadi Nabi. Kita hari ni tak ada. Hari jadi ikut orang lain. Kalau orang cakap marah, ya tu ustaz tu apa sikit-sikit, ikut orang kafir. Faham? Bila ya tu mana orang Islam boleh? Sebab itu tuan-tuan, kita kena ikut cara Nabi. Nabi bagi tahu dah, siapa yang suka pada aku, ikut aku. Kita cakap suka, semua orang cakap suka. Cuba tanya orang, mu suka tak pada Nabi? Suka? Nak ikut tak Nabi? Nak. Siapa masa dia orang pertama lari, siapa masa buat. Bukan dia marah ke ustaz. Kalau ustaz ngajar ikut Nabi. Oh, ikut Nabi seumur ustaz ni. Dia marah ke ustaz. Tak ada tajuk lain, itu tajuk ikut Nabi. Ni. Jangan tuan-tuan. Sebab itu kita, kalau kita kasih pada Nabi, sahabat Nabi tidak ada tolak sikit abuk. Tidak ada penolakan. Bila Nabi suruh, mereka akan buat. Pada satu hari, ni, tentang hadis tadi, bila mana Nabi jawab kata sesungguhnya hari Isnin ini hari kelahiran aku. Kemudian Nabi sambung lagi, hari Isnin juga aku diwafat oleh Allah Ta'ala di Madinah. Pada hari Isnin juga. Dan pada hari Isnin juga ayat Al-Quran yang pertama turun adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Adalah pada hari Isnin juga. Nabi beritahu. Sebab itu tuan-tuan, Nabi pun buat ibadat hari Isnin. Pernah satu hari Sayyidatina Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, dia pernah minta dengan Nabi sebelum dia mati tuan-tuan. Sebelum Sayyidatina Khadijah mati, meninggal dunia, dia minta beberapa perkara dengan Nabi. Di antara permintaan Sayyidatina Khadijah. Di antara ni saya sebut, banyak lagi permintaan Sayyidatina Khadijah pada Nabi. Ni di antara permintaan dia. Dia beritahu apa pada Nabi? Ya Rasulullah, sekiranya kalau aku meninggal dunia, maka engkau hendaklah tunggu di atas kubur aku. Jangan kamu balik segera ya Rasulullah. Kerana aku takut nak jawab dengan muka nakir ni soalan-soalan yang akan diajukan kepada aku. Aku takut aku tak boleh nak jawab. Siapa tahap ni Sayyidatina Khadijah? Dia tak minta lain. Ya Rasulullah, tunggulah aku di atas kubur. Maka Rasulullah ingat pesanan Khadijah. Bila mati, wafatnya Khadijah, matinya Sayyidatina Khadijah, Rasulullah tunggu atas kubur. Nak jadi kecerita tuan-tuan, sahabat Nabi yang lain, Rasulullah suruh balik. Balik. Aku kena tunggu ni. Sebab apa? Sayyidatina Khadijah pesan pada aku, supaya aku tunggu di atas perkuburan dia. Jangan terus balik. Maka Nabi tunggulah sekadar boleh tunggu. Tak mungkinlah setengah jam ke sejam gitu. Maka dengan izin Allah, Allah Ta'ala hantar Jibril kepada Nabi, beritahu, tanya pada Nabi. Sedangkan Rasulullah, Jibril ni tahu dah, Allah Ta'ala tahu dah tentang Nabi tunggu terhadap isteri dia. Semua Tuhan tahu dah. Tapi nak jadi kecerita tuan-tuan, Jibril mari tanya Nabi. Ya Nabi Allah, kenapa mu tunggu di atas kubur Sayyidatina Khadijah, sedangkan orang lain balik belakang dah? Kenapa? Rasulullah beritahu pada Jibril, sesungguhnya ini adalah permintaan isteri kesayanganku Sayyidatina Khadijah, minta aku supaya aku tunggu untuk dia nak jawab soalan dalam kubur. Mudah-mudahan berkat aku tunggu ni, dia dapat jawab soalan muka nakir. Allahu Rabbi. Jibril beritahu apa? Allah Ta'ala jamin atas isterimu. Allah Ta'ala jamin atas isterimu. Ya Rasulullah, kamu balik. Allah, ini tuan-tuan. Sebab itu Sayyidatina Khadijah ni,
adalah orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia, wanita yang paling mulia dalam Islam. Sehingga dia beritahu kepada Rasulullah, sekiranya kalau tidak ada cukup lengkap, kalau tidak cukup lengkap dalam peperangan, sekiranya kalau kamu pergi berperang tidak cukup alat, maka kamu ambillah tulang-tulang rusuk aku untuk berperang di jalan Allah. Kalau tidak ada alat yang cukup untuk membantu dalam Islam ni, untuk menegakkan agama, maka kamu ambillah tulang rusuk aku ya Rasulullah, untuk kamu bawa ke medan perang untuk menjadi saksi di hadapan Allah. Ini Sayyidatina Khadijah. Sedangkan Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya wahai Muhammad, sesungguhnya aku menjadi penjamin kepada isterimu, aku akan bereskan semua masalah dia. Maka Rasulullah balik. Ini sahabat Nabi, sahabiah, isteri Nabi. Sebab itulah tuan-tuan, kita nak dapat macam tu sangat susah bagi kita. Sebab itu kita kena kasih pada Nabi, kasih pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sinilah pengorbanan Khadijah radhiyallahu taala anha, sehingga dalam riwayat mengatakan dia sanggup beri semua harta dia untuk Nabi. Semua harta Khadijah habis, miskin jadi Khadijah akhir, tinggal untuk jalan Allah semua. Nabi tuan-tuan, Nabi kaya sekejap je. Baik itu kita silap hari ni, kita kata Nabi kaya semua. Sebenarnya Nabi kaya semasa duduk dengan Khadijah. Sedangkan Nabi duduk dengan Khadijah sebelum Nabi jadi Rasul. Masa tu Nabi jadi Nabi lah, baru jadi lantik sebagai Nabi. Masa berkahwin dengan Khadijah, beberapa tahun, beberapa bulan selepas daripada itu, maka Nabi dilantik menjadi Nabi. Tetapi sebelum lagi Nabi menjadi Rasul, tak apalah. Tetapi akhirnya, bila mana Nabi umur 50 tahun, semasa Nabi menjadi khalifah di Madinah, semua harta kekayaan Khadijah sudah tidak ada lagi bersama dengan Nabi. Sebab itu Nabi, awal dia susah hidup dia, awal Nabi susah. Masa Nabi remaja miskin Nabi. Masa Nabi kanak-kanak miskin Nabi. Kemudian Nabi kaya masa tengah-tengah umur, 25, 40, 45 begitu. Masa tu kaya. Kaya Nabi ni pun untuk Islam, untuk nak belanja tentang nak menegakkan agama. Bukan kaya macam kita enjoy, nak pergi beli barang yang mewah-mewah dalam hidup kita. Sedangkan Rasulullah kaya dia demi kepentingan agama. Selepas pada tu, akhir Nabi hidup daripada umur 50 tahun sehingga wafat, maka Nabi hidup dalam keadaan susah balik. Ini benda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itulah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah ni adalah orang yang paling hebat, orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan pengorbanan dia luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Sayyidina Abu Talhah, tuan-tuan, Sayyidina Talhah. Sayyidina Talhah ni satu riwayat mengatakan di antara sahabat Nabi yang kaya. Kita tuan-tuan, kalau kita kaya, kita tak peduli dah orang. Sebab apa? Harta aku banyak dah, apa nak peduli Nabi? Tuan-tuan, saya kalau mengikut akhir zaman lah, ni akhir zaman, orang paling banyak pitih, dia paling banyak takut pada mati. Kalau tak percaya, cuba tuan-tuan tengok, cek betul-betul. Kalau diri saya lah tuan-tuan, diri tuan-tuan. Kalau tuan-tuan seorang kaya, kalau orang sebut pasal mati, biasanya kita sangat takut. Sebab apa tuan-tuan? Orang kaya takut ke mati, orang miskin tidak takut pada mati. Dia takut juga, tapi tak takut macam orang kaya. Sebab orang kaya, dia fikir harta dia banyak lagi tak selesai. Kalau aku mati, harta aku banyak lagi, aku tak selesai harta aku. Susahlah kalau aku mati sekarang. Orang miskin, kalau aku mati hari ni pun aku tak ada benda. Dalam bank aku ada berapa puluh riyal. Aku mati hari ni pun tak ada benda. Orang kaya, Allah, tanah tu tak selesai lagi, mahkamah tak selesai lagi, surat tanah, banyak benda. Hutang dengan orang tu ada 1 juta lagi. Orang miskin apa? Dia bawa diri dia,
Mati dia, habis, selesai masalah. Ini benda. Sayyidina Abu Talhah, tuan-tuan, dalam satu peperangan, saya lupa, sama ada peperangan Uhud ataupun peperangan Uhud lah, kita kata. Peperangan Uhud kalau tidak silap. Di dalam peperangan Uhud, tuan-tuan, bila mana panah mari bertentangan, mari kepada Rasulullah, maka Sayyidina Abu Talhah, Sayyidina Talhah ni tahan tubuh dia, menyebabkan Talhah ni syahid di medan perang kerana terlalu banyak ni panah mengena di tubuh dia, di badan Talhah radhiyallahu taala, menyebabkan Nabi lihat dia sendiri. Allah, pengorbanan Talhah ni, masya-Allah, Nabi pun tengok pengorbanan dia. Tuan-tuan, mati di medan perang. Kita kalau kita kaya apa dah, suruh orang lain pergi dulu. Mugi aku sayang kau ke Nabi, tapi mugi tahan tubuhmu. Aku banyak pergi harta rumah. Suruh juga suruh orang lain. Ini benda, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati. Sebab itu, tuan-tuan, Nabi nasihat pada kita dah. Nabi tak nasihat saja, dia buat Nabi. Nabi kata, kamu hendaklah ada seorang sahabat Nabi, dia bertemu dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni kerah hati. Dia kata, aku kerah hati. Sahabat Nabi, tuan-tuan, bila mana dia kerah hati, dia susah. Kita kerah hati, kita tak susah. Sebab apa kita tidak susah? Sebab kita tak tahu pun kita kerah hati. Sahabat Nabi, bila mana dia rasa dia kerah hati, dia tahu. Ulama kata di antara tanda kerah hati, tuan-tuan, kita apabila disebut nama Allah, disebut kebesaran Allah, disebut kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, dalam hati kita biasa. Menurut cerita, aku nak dengar. Cerita. Ini tanda orang kerah hati. Sebab apa, tuan-tuan? Dalam Islam, kita tak boleh kerah hati. Sebab apa? Orang kerah hati ni, orang jauh dengan rahmat Tuhan. Dia bukan soal kata, biar aku nak semayang je. Kerah hati, kau tak kerah hati, kau pandai. Aku nak semayang je. Pandai orang ni. Tak boleh. Selain daripada semayang, kita nak usaha supaya lembut hati kita. Baik itu Nabi nasihat pada dia, wahai sahabatku, mu kena buat dua perkara. Nabi beritahu. Yang pertamanya, kamu kena beri makan kepada orang miskin. Nabi kata, ni, kamu nak lembut hati kamu. Kamu kena beri makan pada orang miskin. Yang kedua, kamu kena usap kepala anak yatim. Saya nak beritahu pada para jemaah untuk diri saya sebenarnya. Hari ini, pada saat ini, pada ketika ini, kita nak beri makan pada miskin macam mana? Kita berkawan pun tidak dengan orang miskin. Kita tidak pernah duduk sekali dengan orang miskin. Macam mana kita nak belanja orang miskin? Macam mana kita nak beri makan pada orang miskin? Sedangkan kita lihat orang miskin penuh dengan kehinaan, penuh dengan kebencian. Macam mana kita nak beri makan pada orang miskin? Baik itu jauh kita hari ini. Nabi suruh kita beri makan pada miskin. Kita tengok orang miskin, kita serabut, kita gerang, kita benci pada orang miskin. Macam mana kita nak beri makan pada miskin? Fikirlah. Baik itu saya cakap ni untuk diri saya. Memang realiti hari ni. Kalau saya pergi makan, yang ajak saya pun orang yang senang, saya pun orang yang bukan miskin lah kita kata. Orang lepas makan, saya tak katalah macam miskin tu. Tapi saya mikir, kadang-kadang mari orang macam saya ni orang ajak. Tapi miskin lain banyak lagi. Kita tengok tak penuh ajak. Banyak lagi orang tak cukup makan, tuan-tuan. Tapi kita ajak saing kita tu yang makan dah habis pun duit dia. Dah tak boleh belanja kawan. Bukan tak boleh. Sehingga kamu tinggal fakir miskin. Kita makan sama-sama kaya gitu. Tak? Kedah, betul dah hari-hari kedah. Tapi sama member kita ya. Yang projek-projek saja. Orang lain tak boleh makan dengan kita. Ini benda, tuan-tuan. Kemudian nak usap kepala anak yatim. Nak usap kepala anak yatim macam mana? Kita cari anak yatim pun tidak dalam hidup itu. Tak peduli pun dengan anak yatim. Siapa dia ada anak yatim pun tak tahu. Setengah orang, dia kata kampung saya tak ada anak yatim. Apabila kita cek betul-betul, ramai anak yatim. Sebab apa kita tak peduli pada anak yatim? Macam mana kita dengan usap kepala? Tuan-tuan, usap kepala anak yatim bukan setahun sekali. Nabi kata kena usap hari-hari. Kalau boleh ni. Mana istiqamah jadi amalan. Kita ada orang ajar tu paling kurang, tuan-tuan. Sebenarnya ulama kita ajar setahun sekali tu
bulan Muharram tu. Atau 10 Muharram tu ada setengah lah kata ustaz kepala anak yatim 10 Muharram. Ada ulama ajar. Tuan-tuan, saya letak pendapat tu paling kurang dalam hidup kita, paling kurang setahun sekali. Paling kurang. Paling molek hari-hari pergi cari anak yatim. Ini benda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, agama ni naik, agama ni maju bila mana kita ada pengorbanan, kita ikut cara Nabi 100%. Macam mana ikut cara Nabi, tuan-tuan? Ikut cara Nabi ni adalah kita nak ikut Nabi walaupun kita rugi dalam Islam. Walaupun perniagaan kita tidak maju, tidak untung, tetapi perniagaan kita tetap ikut cara Nabi. Macam mana perniagaan tidak ikut cara Nabi? Iaitu kita tidak ada penipuan, kita tidak ada riba dalam perniagaan kita. Walaupun untungnya nipis, tetapi tetap orang ni mendapat berkat yang banyak dalam perniagaan dia. Ni Nabi ajar. Tapi hari ni kita tinggal cara Nabi, kita nak untung lebih. Macam mana tinggal cara Nabi? Menipu dalam perniagaan, riba dalam perniagaan. Sebab apa mak muat riba, muat penipuan dalam perniagaanmu? Kalau aku tak nipu, bila nak laku barang aku? Anda orang ni. Kita sanggup bunuh agama demi nak dapat keuntungan yang sedikit di dunia. Ini kalau orang cakap, orang nasihat, dia kata bahasa dia dah hari ni dia kata. Dia kata bahasa dia dah. Bukan bahasa dia. Sebab saya ni, saya ada masalah iman. Iman saya tak betul dengan Allah. Akidah saya tak betul dengan Allah. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Walau bagaimanapun, oleh kerana habis dah masa ni. Saya nak mengakhiri kuliah saya pada malam ini dengan satu kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah orang paling banyak bersabar. Ni seminitnya cerita ni. Tuan-tuan, pada satu hari Nabi panggil Abu Hurairah. Abu Hurairah ni tak makan berapa hari dah. Abu Hurairah mari, Abu Hurairah. Nabi bawa susu. Ada susu di tangan Nabi. Dalam hati Abu Hurairah, sebab susu tu untuk 2 orang makannya. Seorang ataupun 2 orang makan. Dalam hati Abu Hurairah, alhamdulillah Nabi panggil aku minum susu bersama Nabi. Nabi beritahu apa pada Abu Hurairah? Wahai Abu Hurairah, mu panggil sahabat lain yang belum makan lagi. Berapa orang lagi tak makan? Abu Hurairah ni sabar. Pergi panggil. Mana sahabat yang belum makan. Dia sendiri pun lapar. Panggil. Tapi tuan-tuan, dengan keberkatan, semua sekali boleh makan lagi. Tapi Abu Hurairah, orang paling last minum. Minum. Orang paling last sekali minum susu bersama baginda. Orang lain dulu. Sedangkan Abu Hurairah lah paling lapar sekali. Maka ulama kata, daripada sinilah Abu Hurairah di antara sahabat yang alim. Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis kerana dia banyak bersabar. Sebab itu tuan-tuan, dalam pengajian kena ada sabar. Tak ada sabar, tak dapat ilmu. Ini di antaranya, ini hujah ulama. Abu Hurairah banyak sabar bersama dengan Nabi, maka ilmu dia lebih pada sahabat yang lain. Walaupun Islam dia singkat. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Apa yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sedikit. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka